Selamat datang ke Highcom Diecasting Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Topik yang kita akan bincangkan hari ini ialah 5S. Sebelum kita mulakan perbincangan, kepada mereka yang masih belum melakukan pre-test, sila lakukan dahulu ujian tersebut. Ia hanya mengambil masa kira-kira 10 minit sahaja. Selepas daripada itu, anda teruskan dengan topik perbincangan ini. Pengenalan kepada 5S. Baik, apa itu 5S? 5S ialah sebenarnya cara kita berfikir. Bagaimana kita nak uruskan tempat kerja kita sendiri. Jadi apa pula matlamat 5S? Okey, yang pertama, hendak membezakan kawasan kerja yang normal dengan tidak normal. Apa yang normalnya? Normal ialah kawasan kerja yang selamat, bersih, terang dan cantik. Yang tak normal apa? Yang tak normal adalah bahaya, kotor, gelap dan jelek. Yang kedua, kawasan kerja yang normal sepanjang masa membolehkan operasi standard dilaksanakan. Apa itu operasi standard? Okey, kita ulang kaji sebentar. Operasi standard adalah keadaan yang membolehkan pengeluaran produk dengan selamat pada aliran yang lancar dengan kitaran kerja yang mudah diulangi dalam standard kualiti dan kecekapan yang tertinggi. Jadi ini adalah keadaan ideal untuk kita jalankan operasi. Okay, jika kita nakkan keadaan ideal ataupun operasi standard ini berlaku, maka kita mestilah menormalkan keadaan tempat kerja kita sepanjang masa. Okey, yang seterusnya, apa matlamat 5S yang ketiga ialah mewujudkan keadaan di mana yang tak normal boleh dilihat dikesan. Okey, apabila kita boleh melihat, boleh mengesan perkara yang tak normal, jadi barulah kita boleh menormalkannya. Yang keempat, menghapuskan pembaziran. Kerana apa? Segala yang tak normal itu adalah perbuatan membazir, ialah satu pembaziran. Jadi jika kesemuanya, keempat-empat perkara di atas berterusan, ianya akan menjadi satu budaya di kalangan pekerja, sejajar dengan hala tuju syarikat, iaitu kita nak tempat kerja kita selamat, bersih, terang dan cantik. Safe, clean, bright and beautiful. Sekarang kita lihat apakah elemen-elemen bagi 5S. Okey, S yang pertama ialah sisih. Apa yang kita nak sisihkan? Kita nak sisihkan barang yang tak perlu. Kita nak buang barang yang tak perlu dalam kawasan kerja kita. Ya betul, kita nak buang barang yang tak perlu dalam kawasan kerja kita. S yang kedua ialah susun. Kita nak susun apa? Susun barang yang perlu. Jadi kalau barang yang perlu ini, maka kita perlu uruskan dia. Mesti ada tempat untuk setiap barang dan setiap barang mesti berada pada tempatnya. Baik, kita pergi ke S yang ketiga, iaitu sinar. Sinar ialah pembersihan yang rapi. Okey, kita nak bersihkan untuk cantik ke? Bukan. Kita nak bersihkan untuk mencari dan mendedahkan abnormality. Okey, ini yang lebih penting. Cantik itu datang kemudian. S yang keempat ialah buat standard. Jika kita nak pelihara dan kekalkan kawasan kerja kita sentiasa normal, maka kita kena buat standard. Okey. S yang kelima, di mana yang S yang kelima? S yang kelima terhasil apabila kita sentiasa mengamalkan 4S tersebut. Okey, bila kita sentiasa amalkan, maka terbentuklah disiplin diri pekerja. Maka kita dapat faham aktiviti ini, kita dapat tengok hasilnya, maka kita boleh yakin. Apabila kita yakin, kita sentiasa amal, insya-Allah kita akan dapat buat 5S tanpa disuruh. Kita nak belajar dengan lebih dalam lagi elemen-elemen 5S yang kita telah bincangkan tadi. Okey, kita nak lihat elemen yang pertama, iaitu sisih. Jadi erti maknanya pilih barang yang perlu dan yang tak perlu.
Okey, kita asingkan, kita sisihkan antara dua ni. Jadi kita pasang tekad, kita kena buang, kita kena keluarkan yang tak perlu dari kawasan kerja kita. Okey. Jadi apa matlamatnya? Matlamatnya menyediakan ruang kerja dengan barang yang perlu saja. Jadi inilah yang normal di kawasan kerja. Jadi bila kita keadaannya dah normal, barulah kita boleh senang faham keadaan tempat kerja yang normal bagaimana, yang tak normal macam mana. Jadi apa aktiviti yang boleh dilakukan untuk S yang pertama ni? Yang pertama ialah kenal pasti semua barangan di tempat kerja. Okey. Yang kedua, kita buang ataupun keluarkan yang tak perlu. Saya rasa semua faham bila kita nak keluarkan barang yang tak perlu, kita buat red tag. Okey, kita buat red tag sebegini. Okey. Supaya kita boleh keluarkan barang-barang yang tak perlu. Okey, kemudiannya kita uruskan barang yang perlu. Maksud dia barang yang perlu tu mungkin kena ada label, kena ada garisan penanda. Okey. Jadi kita uruskan di mana tempat-tempat, okey, dan semua barang-barang diletakkan di tempat yang betul. Okey, jadi secara prinsipnya ialah kitalah yang menguruskan tempat kerja kita sendiri. Okey, kalau rumah tu rumah kita, kita tak nak jiran datang untuk uruskan tempat kerja kita. Tak boleh. Kita kena uruskan tempat kerja kita sendiri. Kalau kita punya rumah, kitalah tuan punya tempat tersebut. Okey. Kita yang ambil tindakan terhadap punca masalah. Bila kita nampak yang tak normal tadi, kita cepat-cepat ambil tindakan supaya yang tak normal tu menjadi normal. Jadi ada satu peraturan, iaitu peraturan 48 jam, mengatakan jika satu barang berada dalam kawasan kerja kita dalam masa 48 jam dan tak digunakan, maka ia tak perlu berada di sana. Sekarang kita belajar S yang kedua, iaitu susun. Artinya, susun secara teratur dan kenal pasti storan untuk kegunaan yang cekap. Okey, matlamatnya untuk apa? Matlamatnya supaya barang mudah digunakan. Okey, ada tempat untuk setiap barang dan setiap barang ada pada tempatnya. Jadi apa aktiviti yang dilakukan? Yang pertama, susun ikut keperluan, kepentingan, ya. Yang kedua, simpan dan ambil dalam masa 30 saat. Jadi ini kita jadikan satu standard. Kalau lebih daripada 30 saat, maka itu tak normal. Susun ikut kategori. Susun ikut piawaian yang ditetapkan. Piawaian yang ditetapkan sebagai contoh, kita nak susun hanya 5 barang. Jadi maksimumnya hanya 5 sahaja. Okey, tak boleh kurang daripada tak boleh lebih daripada 5. Okey, jadi secara prinsipnya kita nak meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau tuan-tuan faham, kalau kita tak meletakkan sesuatu pada tempatnya, apakah maksudnya? Ya, maksudnya ialah kita berlaku zalim, tak meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kita nak tinjau S yang ketiga. S yang ketiga ialah sinar. Apa artinya? Artinya ialah membersih sambil memeriksa. Matlamatnya apa? Untuk memahami bahawa membersih bererti memeriksa. Mencari dan mendedahkan apa yang tak normal. Okey, sambil membersih, kita periksa, lihat apa yang tak normal. Keadaannya sentiasa bersih, bukannya cantik, ya. Membolehkan apa yang tak normal mudah dikenal pasti. Okey, ambil contoh bila kita bersihkan mesin kita, mungkin akan terjumpa pipe yang bocor. Terlihat gambar raja di sebelah ni. Bila kita bersihkan komponen kita akan dapat pastikan, dapat lihat apa? Dapat lihat ini missing screw yang telah hilang. Jadi ini menunjukkan aktiviti yang kita lakukan itu berkesan. Maknanya kita membersih sambil kita periksa dan kita jumpa apa yang tak normal.
di kawasan kerja kita. Jadi apa aktiviti untuk sinar ni? Kita adakan alatan lengkap untuk mencuci. Ya. Mesti sediakan masa untuk mencuci, membersih sambil memeriksa mesin dan seluruh kawasan kerja dan melaporkan apa yang tak normal. Jadi secara prinsipnya, S yang ketiga ini, sinar, ialah membersih dengan makna. Ya. Membersih dengan makna, membersih dengan hati dan akal fikiran, iaitu mencari abnormality. Apabila ini berlaku, barulah bersih itu membawa sinar. Sekarang kita nak lihat pula S yang keempat itu apa. Okey, S yang keempat itu ialah buat standard. Jadi ertinya menyeragamkan proses yang digunakan untuk sisir, susun dan sinar. Jadi matlamatnya apa? Matlamatnya ialah kita nak tetapkan PIC, siapa person in charge, siapa tuan tanah. Okey, apa prosedur yang nak dilakukan, apa jadual untuk pastikan pengulangan 3S ni berlaku. S apa 3S tu? Sisir, susun dan sinar. Okey. Jadi apakah aktivitinya? Yang pertama ialah kita tetapkan PIC. PIC ni mestilah nama orang. Sebagai contoh, okey, untuk satu kawasan, supervisor shift A dan shift B ialah Muhammad Ali. Okey, siapa yang akan menjaga shift A? Abu Bakar. Shift B, Omar Osman. Okey. Dan berikutnya, buat SOP, prosedur senarai aktiviti. Tulis apa yang diharapkan. Okey, contohnya di sini SOP yang kita harapkan ialah cuci kapet. Apa prosedurnya, apa targetnya? Targetnya ialah tiada minyak, tiada kotoran di atas kapet. Jadi bila kita nak buat tu, okay, kita setkan masa setiap Selasa 5.30 petang, setiap Khamis 5.30 petang. Jadi kemudian kita ada checklist, ya. Ada tak berlaku aktiviti tersebut. Jadi Umar Osman ataupun Abu Bakar akan tandakan dekat sini. Okey, untuk minggu pertama Selasa, okey, berlaku. Minggu pertama Khamis, pangkah, ya. Pangkah bermaksud tak berlaku. Tak, dia tulis kat sini apa? Tak sempat. Ada isu downtime, bos. Dia kata. Jadi kita dapat faham dengan jelas. Okey, perkara ini tak berlaku, tapi ada reason kenapa dia, ada sebab kenapa dia tak berlaku. Jadi ini dibenarkan, ya. Tak semestinya kita buat jadual nak kena 100% kita capai. Okey, ada masa kita tak dapat mencapai apa yang kita harapkan, tetapi tanpa jadual langsung kita tak akan capai apa yang kita harapkan. Dan begitulah seterusnya. Okey. Jadi apa seterusnya? Buat label visual yang senang dibaca dan dilihat. Okey, contohnya kita printkan label tersebut dan kita letakkan berhampiran kapet yang kita harapkan sentiasa dicuci mengikut jadual oleh Shift A Abu Bakar dan juga Shift B Omar Osman. Okey, begitulah. Jadi secara prinsipnya, buat standard ialah ikrar, aku janji, dan juga komitmen tuan rumah untuk kekalkan 5S ni. Okey, jika tak lakukan buat standard ni, pasti pengulangan tak akan berlaku dan tak akan ada kelangsungan melakukan 5S. Jadi kita buat 5S tu sekali-sekala sahaja apabila disuruh. Jadi kita tak akan dapat 5S. Baik, S yang kelima ialah sentiasa amal. Jika kita tak amalkan, apa akan berlaku? Ya, 7 pembaziran pasti akan berlaku. Jadi salah satu daripada 7 ni insya-Allah pasti akan berlaku. Kita sorot peringatan Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya orang-orang yang membazir boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Rabb-Nya. Jadi kita tak nak menjadi saudara-saudara syaitan.
jika kita tidak amalkan, sentiasa amalkan 5S ini. Okey, apa 7 pembaziran tersebut? Yang pertama ialah menunggu. Okey. Kenapa boleh jadi menunggu? Proses boleh jadi lambat ataupun lewat. Okey. Yang kedua, kecacatan. Usaha untuk mengasingkan, memeriksa, membaiki kecacatan. Jadi disebabkan oleh kawasan kerja yang tidak normal, dia akan merencatkan usaha-usaha tersebut. Yang ketiga, pergerakan. Okay, kawasan yang tak normal akan menyebabkan pergerakan yang banyak dan yang tak perlu. Yang keempat, stok, inventory yang berlebihan. Okay, pengeluaran yang berlebihan, pemprosesan yang berlebihan disebabkan oleh kelemahan alat proses ataupun rekaan. Okay, kita tak check, kita tak periksa mesin kita, mungkin akan berlaku kelemahan pada mesin tersebut. Dan akan berlaku yang ketujuh, penghantaran yang banyak dan yang tak perlu. Jadi jika kita tidak amalkan 5S, pembaziran 7 pembaziran tersebut, insya-Allah boleh berlaku, pasti akan berlaku. Jadi secara keseluruhan, kesan 5S ke atas kawasan kerja kita, kita dapat pecahkan kepada SQ, CDEM, okay, safety, mencegah kemalangan, quality, mencegah kesilapan, cost, kita dapat berjimat menghapuskan pembaziran, dari segi pengeluaran, menghapuskan pembaziran, dari segi peralatan, equipment, dapat menghapuskan segala kerosakan, dari segi moral, ya, kita dapat kesannya disayangi dan dihormati. Itulah kesan-kesan yang positif ke atas tempat kerja kita. Sekarang saya nak bawa kepada anda beberapa contoh yang diambil dengan benchmarking dari company lain yang mengamalkan 5S. Bagaimana mereka mengekalkan kelangsungan aktiviti 5S. Okey, sebagai contoh, ada dibuat prosedur 5S untuk 3 minit. Okey, apa yang berlaku ialah apabila PPC, Production Planning and Control, mengumumkan akan berlaku downtime 3 minit disebabkan oleh sesuatu masalah, maka di bahagian pembuatan, di bahagian pentadbiran akan bersiap sedia untuk melakukan prosedur 5S 3 minit. Jadi apa yang boleh berlaku dalam 3 minit, tuan-tuan? Okey, yang ini company tersebut, syarikat tersebut telah buat prosedur dengan jelas. Okey, sekiranya berlaku downtime 3 minit, dari sudut pembuatan akan melakukan aktiviti, 5 aktiviti yang berikut, yang mana yang sempat. Okey, periksa pakaian, periksa kebocoran, kekotoran atas lantai, bersihkan label, buang air tumpahan dan sebagainya, dan susun atur material, bahan-bahan seperti mana yang sepatutnya. Okey, bukan saja di pembuatan, malah di bahagian pentadbiran pun akan melakukan perkara yang serupa. Ada lagi contoh yang kedua, bagaimana mereka mengekalkan kelangsungan aktiviti 5S. Mereka melakukan juga buat satu lagi prosedur untuk downtime 5 minit. Okey, sekiranya PPC mengumumkan akan ada berlaku downtime minimum 5 minit, maka mereka akan bersedia dengan prosedur SOP 5 minit. Jadi, seperti yang telah dibincangkan tadi, mereka telah buat aktiviti untuk bahagian pembuatan, manufacturing dan juga bahagian pentadbiran. Ada lagi ke contohnya? Ya, ada lagi. Ini adalah contoh di mana mereka mengadakan lagi SOP 5S untuk downtime 10 minit. Jadi kita lihat ya, bagaimana terperincinya mereka membuat beberapa set SOP. Jadi jika keadaan demikian serupa dengan
tempat kerja kita, kita pun boleh buat perkara yang sama, malah mungkin lebih baik lagi. Okay, kita boleh buat beberapa set aktiviti 5S mengikut kesesuaian, mengikut frekuensi yang kerap terjadi. Sebagai contoh, apabila kawasan kita kerap berlaku downtime 20 minit, maka kita cuba sesuaikan apa aktiviti yang kita boleh lakukan dalam masa 10 minit tersebut. Maka apabila downtime benar-benar berlaku, maka kita tidak melakukan apa-apa pembaziran kerana kita mengerahkan semua manpower kita berlakunya aktiviti 5S dalam masa tersebut. Jadi bagaimanakah untuk menjayakan aktiviti 5S? Kita gunakan plan TPT. Apa itu TPT? T yang pertama ialah think, fikirkan. Yang kedua ialah P, practice, amalkan. Yang ketiga ialah T, teach, ajarkan. Jadi inilah secara asasnya bagaimana kita nak menjayakan aktiviti 5S. Dalam contoh ini pula, kita nak lihat aktiviti yang dilaksanakan untuk 5S ialah untuk membuat check sheet pemeriksaan 5S, menjalankan pemeriksaan dan juga aktiviti dari pihak pengurusan yang sentiasa memantau perjalanan aktiviti 5S tersebut. Jadi kita boleh buat penyenaraian apa aktiviti yang patut berlaku dari S yang pertama sehingga buat standard, okey, dan apa penilaian kita pada sesuatu masa di satu tempat, okey, dan kita boleh rekodkan apa kita punya abnormality yang kita jumpai apabila kita melakukan aktiviti 5S tersebut. Saya nak bawa satu lagi contoh di mana satu company mengadakan mapping 5S. Jadi untuk suatu kawasan kerja tertentu, mereka lekatkan gambar dan nyatakan dengan jelas di dalam mapping tersebut apa SOP-SOP expectation 5S, activity 5S yang perlu dilakukan. Okay, dengan mengadakan standard tersebut akan menjelaskan lagi kepada pekerja-pekerja di kawasan tersebut apa yang hendak dilakukan dan apa harapan, apa expectation supervisor tuan tanah terhadap aktiviti 5S. Sekarang kita lihat satu contoh. Okay, dalam contoh tersebut kita nak latih mata kita ni lihat adakah kita berupaya melihat abnormality. Okay, ini adalah satu contoh 5S yang NG, yang tidak baik, not good. Okay, jadi apa yang kita dapat jumpa dalam gambar tersebut? Kita dapat jumpa ada barang-barang yang tak ada label tapi diletakkan di dalam kawasan racking kerja. Okey, tadi kita dah belajar setiap barang ada tempatnya dan setiap barang berada dalam tempatnya. Jadi barang-barang yang tak diperlukan ni, kita tak declare dia sebagai barang keperluan dalam proses, maka kita kena keluarkan. Jadi 5S yang okeynya adalah seperti ini. Okey, hanya barang-barang yang perlu di dalam proses sahaja yang wujud, yang kita adakan di dalam kawasan kerja kita. Okey, dalam contoh yang kedua ni, dapatkah anda jumpa apa yang tak normal? Apa yang... Okey, kita dapat lihat ada botol air, ada sampah berada dalam kawasan racking. Jadi, keadaan tempat part ini tidak kemas, ada sampah, ada benda yang tidak perlu dalam proses. Okey, saya tak berkata bahawa air minuman, contohnya air minuman, makanan
tak perlu dan tak boleh dibawa ke dalam kawasan kerja. Boleh, tapi kita kena uruskan jika kita perlukan tempat untuk minuman. Jadi, kena bincang dengan superior kita, dengan ketua kita, bagaimana nak manage, bagaimana nak uruskan kawasan minuman. Mungkin kita kena buat satu ranking yang khas untuk minuman dan makanan, supaya minuman dan makanan tidak bercampur dengan barang-barang yang kita gunakan untuk buat kerja. Jadi keadaan begini boleh juga mendatangkan risiko bahaya kepada pekerja, kerana bercampur barang. Cuba lihat dekat sini, proses tersebut menggunakan chemical Jadi dekat saja dengan air minuman. Jadi masalah boleh berlaku, risiko boleh berlaku. Jadi kita tak mahu benda-benda yang abnormal ni berlaku dalam kawasan kerja kita. Sebab itulah kita laksanakan 5S activity, supaya tidak akan berlaku sebarang perkara yang abnormal. Okey, dalam contoh ini, adakah kita dapat lihat apa yang normal, apa yang tak normal? Ya, kita dapat lihat di rest area, di kawasan tempat rehat ni, ada pula yang letak barangan, mungkin juga part di kawasan rest area. Ini adalah tidak normal. Sekarang kita belajar lagi contoh dalam gambar tersebut, apa yang tak normal. Yang tak normal adalah meja tempat bekerja ditinggalkan dalam keadaan yang kerusi tidak tersusun, fail tidak tersusun, dan barang-barangan di atas meja. Dan meja tersebut pun kita tak pasti normal ke tak normal duduk di kawasan tersebut. Jadi kalau 5S yang okey, contohnya dalam gambar rajah ini, kita lihat ada label untuk tempat meja. Jadi kita tahu meja ini normal saja, dia boleh berada di sini. Dan dalam keadaan tidak bekerja, kita kena kemaskan kerusi masuk dalam dan tiada apa-apa di atas meja. Jadi bila kita mengamalkan 5S, mata kita boleh nampak, boleh kesan perkara yang normal ataupun perkara yang abnormal. Sekiranya ada supervisor, ada leader yang bekerja di sini, tidak ada masalah, kerana memang kerusi meja ini digunakan untuk bekerja. Tetapi gambar yang kita ambil ni, tidak ada leader, tidak ada sesiapa yang bekerja di sini. Jadi tak boleh tinggalkan kawasan sebegini. Jadi kita dapat faham ini adalah 5S yang tidak betul, tidak normal. Jadi ini satu lagi contoh di mana barangan tidak diletakkan di tempat yang betul. Jadi sebagai kesimpulan, apabila kita masuk bekerja, datang kerja setiap hari, kita kena pastikan tempat kerja kita mesti dalam keadaan normal sepanjang masa. Jadi bagaimana nak pastikan keadaan sentiasa normal? Kita amalkan 5S. Kita telah belajar tadi, kita kena amalkan sisih, susun, sinar, buat standard, dan sentiasa amalkan perkara 4S tersebut. Barulah terhasil S yang kelima, sentiasa amal. Jadi apabila kita jumpa sesuatu yang abnormal, kita stop, berhenti, kita call, panggil leader, panggil superior kita, panggil supervisor kita, dan wait, tunggu arahan selanjutnya. Itu saja. Baiklah, jika anda telah memahami apa yang kita telah bincangkan tadi, sila pergi ke link seterusnya untuk melakukan ujian akhir, final test, kira-kira 10 minit. Bagaimanapun, jika anda masih belum pasti ataupun ingin mengulang kaji, sila mainkan semula video tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.